Kita perlu nutrisi. Nutrisi adalah satu daripada 7 keperluan asas semua benda hidup. Nutrisi kita datang daripada makanan dan seperti kita kata, kita ada 7 kelas makanan. Iaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, garam mineral, pelawas dan juga air. Dalam kelas ini kita akan fokus ke atas 3 kumpulan makanan yang utama yang kita panggil sebagai molekul-molekul atau sebatian-sebatian organik kerana semua sumber makanan adalah benda hidup seperti haiwan ataupun tumbuhan. Tetapi sebelum kita masuk dan membincang mengenai karbohidrat, protein dan lemak, baiklah kita ingatkan diri kita kenapa kita perlu makanan. Kita perlu makanan kerana makanan memberi kita sumber untuk membekal tenaga di dalam badan kita melalui proses respirasi. Juga dengan mendapat tenaga, kita mendapat haba di dalam badan kita yang kita perlu untuk mengekalkan suhu badan kita. Juga tenaga diperlukan untuk pertumbuhan badan kita. Dan juga kita perlu makanan kerana makanan membekal kita dengan bahan-bahan asas yang kita perlu untuk membuat sel-sel baharu di dalam badan, iaitu untuk pertumbuhan ataupun membaiki tisu-tisu yang rosak ataupun dah mati kerana ada luka atau sesuatu bahagian badan kita telah rosak sedikit. Jadi, seperti kita kata, kita ada 7 kumpulan makanan utama dan yang paling penting adalah karbohidrat, protein dan lemak. Semua makanan ini diperlu dalam kuantiti yang besar kerana keperluannya di dalam badan tidak berhenti-henti. Pertama sekali, kita hendak melihat karbohidrat. Karbohidrat adalah bahan atau makanan yang mengandungi unsur karbon, hidrogen dan juga oksigen. Karbohidrat kita ada 4 jenis utama, iaitu kita ada kanji dan selulosa. Kedua-dua ini datang daripada tumbuhan. Makanan yang dihasilkan daripada proses fotosintesis dalam tumbuhan, bila disimpan, makanan itu disimpan dalam bentuk kanji. Juga, tumbuhan mengguna glukosa untuk membuat selulosa. Selulosa itu diguna untuk membuat dinding sel tumbuhan yang memberi bentuk kepada sel-sel tumbuhan dan juga memberi kesegaran kepada sel supaya tumbuhan-tumbuhan seperti tumbuhan herba boleh berdiri tegak. Di dalam haiwan pula, karbohidrat disimpan dalam bentuk glycogen. Jadi, kita ada kanji, makanan simpanan dalam tumbuhan, selulosa yang diguna untuk membuat dinding sel-sel tumbuhan, dan glycogen, iaitu makanan karbohidrat yang disimpan di dalam haiwan. Tetapi ketiga-tiga ini, kanji, selulosa dan glycogen, dibuat daripada molekul yang lebih ringkas, iaitu glukosa. Jadi glukosa diguna untuk membuat kanji, selulosa dan glycogen. Jadi bila kita makan karbohidrat dan karbohidrat cerna di dalam badan kita, karbohidrat itu akan tukar menjadi glukosa. Dan kita mengguna glukosa ini untuk membekal tenaga. Kerana jika kamu ingat ke tingkatan 1, kita mengguna glukosa di dalam proses respirasi. Glukosa dibakar bersama dengan oksigen untuk menghasilkan tenaga di dalam badan kita. Jadi ingat, karbohidrat kita ada 3 jenis utama, tetapi semua dibuat daripada bahan asas iaitu glukosa pada amnya.
ataupun gula. Kelas makanan kedua yang penting ialah protein. Protein juga adalah sebatian organik yang datang daripada tumbuhan dan haiwan. Protein mengandungi karbon, hidrogen dan oksigen, sama seperti karbohidrat, tetapi ada satu unsur yang berlebihan, iaitu nitrogen di dalam kita punya protein. Protein dibuat daripada asid amino. Di bumi ini kita ada lebih daripada 20 jenis asid amino. Dan gabungan asid-asid amino yang berlainan ini menghasilkan beribu-ribu jenis protein yang dihasilkan oleh haiwan dan tumbuhan kerana keperluan benda hidup. Kegunaan protein yang utama adalah untuk membuat sel-sel yang baru, kerana di dalam sel itu, seperti yang kita telah belajar, kita ada mitokondria, kita ada kloroplas, kita ada nukleus, kita ada kromosom. Semua bahan ini mengguna protein untuk dibuat. Jadi kita perlu protein untuk membuat sel-sel baru. Juga kita perlu protein untuk membuat enzim. Enzim adalah protein-protein di dalam badan yang mempercepatkan tindak balas di dalam badan kita. Kita ada hormon, kita perlu hormon untuk mengawal atur badan kita dan juga untuk membuat membran sel. Membran sel, semua sel murid-murid perlu membran sel. Dan sebahagian daripada membran sel adalah protein-protein yang duduk di dalam membran sel itu. Jadi, protein amat penting di dalam badan. Akhir sekali, kita punya lemak. Lemak ada dua jenis. Jika lemak itu sumbernya adalah haiwan, kita panggilnya lemak. Dan pada amnya, lemak daripada haiwan adalah dalam bentuk pepejal. Jika lemak itu datang daripada tumbuhan, kita panggilnya minyak. Dan biasanya, seperti yang kita tahu, minyak adalah dalam bentuk cecair. Lemak mengandungi karbon, oksigen dan hidrogen. Lemak dibuat daripada dua bahan yang penting, iaitu asid lemak dan sejenis bahan yang dipanggil gliserol. Lemak-lemak yang beza mengandungi asid lemak yang beza bergabung dengan gliserol. Fungsi lemak adalah sebagai penebat. Di dalam badan kita, kita ada satu lapisan lemak di bawah kulit kita yang memastikan badan kita tidak hilang haba dengan senang. Adalah sumber tenaga simpanan. Jika kita perlu tenaga dengan cepat, kita membakar lemak kerana lemak menghasilkan banyak tenaga. Melindungi organ. Kebanyakan organ-organ mempunyai satu lapisan lemak di sekelilingnya untuk melindung organ tersebut. Kita juga perlu lemak untuk membuat membran sel. Jadi membran sel dibuat daripada lemak dan juga protein. Dan juga ada sedikit karbohidrat di dalam kita punya membran sel. Jadi karbohidrat, protein dan lemak. Ini adalah 3 kelas makanan utama yang diperlu oleh badan dalam kuantiti yang besar. Kerana keperluan-keperluan kehidupan kita bergantung kepada karbohidrat yang membekal tenaga, protein untuk membuat sel baru dan bahan-bahan seperti enzim dan hormon, dan lemak yang adalah penebat, pelindung dan juga adalah sumber bahan yang kita guna untuk membuat membran sel kita.